Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Haryanti Jumetusin. Berita-berita utama malam ini. Pelaksanaan aktiviti kembali ke sekolah memastikan kelancaran pembelajaran pelajar. Sumbangan berbentuk kupon meringankan beban perbelanjaan persekolahan golongan anak yatim. Prasarana sekolah yang kondusif dan inisiatif dalam menyokong pelaksanaan pindahan Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 umur wajib bersekolah 6 tahun kepada 5 tahun mendapat perhatian Menteri Haluan Agama dan Menteri Pendidikan semasa lawatan kerja ke 3 buah sekolah pagi tadi. Lawatan yang berhormat Pihak Udara Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Wang Madaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Wang Osman dan yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh diadakan bersempena dengan permulaan persekolahan bagi tahun akademik 2024. Semasa lawatan, rombongan meninjau aktiviti-aktiviti kembali ke sekolah. Menteri Haluan Agama dan Menteri Pendidikan berinteraksi dengan para guru dan pelajar semasa lawatan tersebut serta memberi kata-kata motivasi. Di Sekolah Rendah Batang Mitus, rombongan menyaksikan dengan lebih dekat pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran agama setelah pengintegrasian. Rombongan juga ke Sekolah Rendah Lumapas bagi memastikan prasarana yang sedia ada adalah kondusif untuk mendukung sesi pengajaran dan pembelajaran dan menyaksikan inisiatif yang dijalankan di sekolah dalam menyokong pelaksanaan pindahan Akta Pendidikan Wajib. Sementara itu, rombongan Kementerian Haluan Agama bersama Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Raji Hassan, Timbalan Menteri Haluan Agama dan rombongan Kementerian Pendidikan kemarin mengadakan lawatan kerja ke 3 buah sekolah di daerah Brunei dan Muara. Rombongan meninjau ke Sekolah Rendah Kapuk Muara, Sekolah Menengah Pengiran Isteri Hajah Mariam Serasa dan Sekolah Rendah Serasa. Lawatan merupakan inisiatif bersama Kementerian Haluan Agama dan Kementerian Pendidikan untuk meninjau lebih dekat pelaksanaan aktiviti-aktiviti kembali ke sekolah, prasarana dan kemudahan sekolah dengan mengambil kira pelaksanaan pindahan Akta Pendidikan Wajib, pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam mata pelajaran umum dan pelaksanaan mata pelajaran STEAM. Lima buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah di Kampung Bolkiah A menerima bantuan kewangan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyerahkan sumbangan kewangan keseluruhannya berjumlah RM11,400 kepada 5 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah di Kampung Bolkiah A pada 31 Disember lalu. Majlis penyampaian sumbangan diadakan petang tadi di Rumah Transit Yayasan. Sumbangan disampaikan oleh Dr. Dayang Nur Imtihan
binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM oleh Dayang Haja Nur Rashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Mangsa-mangsa kebakaran pada masa ini ditempatkan sementara di rumah transit Kampung Bolkia A dan flat penempatan sementara Kampung Belimbing Subuk. Kepentingan pendidikan di negara ini amat dititipberatkan pada seluruh rakyat dan penduduk, termasuk golongan anak yatim. Sumbangan pendidikan antara usaha yang diungkayahkan agar golongan tersebut menghargai kepentingan pendidikan dalam kehidupan di masa hadapan, biarpun menjalaninya tanpa orang yang mereka kasihi. Projek SMS Brunei prihatin bagi dana pengguna muda mahkota Al-Muhtadi Bila untuk anak-anak yatim dana dan sumbangan dana dalam bentuk kupon bagi pembelian peralatan dan keperluan persekolahan anak yatim dana antara usaha berkebajikan yang dilaksanakan saban tahun oleh dana. Laporannya bersama Hajah Sarinah Hajatul Ghani. Lebih 2,000 orang iaitu sebahagian anak yatim yang berdaftar di Sekretariat Dana menerima sumbangan kupon bernilai RM70 pada tahun ini. Kupon berkenaan ditukarkan atau digunakan di 24 buah syarikat yang membekalkan barang yang dikenal pasti oleh Dana, antaranya peralatan sekolah atau barang keperluan harian. Sumbangan seumpama ini pastinya meringankan beban perbelanjaan yang ditanggung khususnya apabila menjelang penggal awal persekolahan. Saya berasa bersyukur dan gembira kerana dapat menerima kupon dana. Alhamdulillah selama 8 tahun, kupon itu banyak juga membantu lah dari segi macam paying the box and menjimatkan perbelanjaan kami. Anak-anak yatim dihasrat dapat memanfaatkan sepenuhnya sumbangan yang diterima dan seterusnya mendorong mereka untuk mempertingkatkan pencapaian pendidikan sehingga mencapai kejayaan. Gerakan dakwah terus dipergiat melalui program-program penyebaran dakwah dan kursus bimbingan mualaf. Usaha tersebut membantu meningkatkan bilangan saudara baru di negara ini. Menurut statistik Pusat Dakwah Islamiah, lebih 800 orang memeluk agama Islam dari Januari 2022 sehingga November 2023. Bagi tahun 2023 sahaja, daerah Brunei dan Muara mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 181 orang, diikuti dengan daerah Tutung dengan 92 orang, daerah Belait 73 orang dan daerah Temburung 9 orang. Bangsa dusun antara yang mencatatkan jumlah tertinggi dengan 114 orang, diikuti dengan Iban 83 orang, Filipina 71 orang, Cina 60 orang, lain-lain bangsa 17 orang, 7 orang Murut, 2 orang Bisaya dan 1 bangsa Eropah. Melalui kursus skim bimbingan mualaf, ia terus menjadi wadah untuk melahirkan saudara baharu berkualiti yang peka kepada ilmu-ilmu pengetahuan menjurus ke arah memantapkan akidah mengikut syariat Islam. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Berita RTB. Menyelamatkan nyawa setiap pesakit yang memerlukan darah amat penting, terutama pesakit yang menjalani pembedahan di hospital di negara ini. Hari ini 51 pen darah berjadi kumpul semasa satu kempen derma darah. Kempen anjuran syarikat Makan Ceria Sendirian Berhad diadakan di Cawangan Lambak dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha sebagai inisiatif tanggungjawab sosial korporat Tahun Baharu syarikat tersebut. Kempen dapat meningkatkan kesiapsiagaan kecemasan, menyumbang kepada daya tahan masyarakat serta memainkan peranan dalam membantu keperluan negara menambah stok bekalan darah.
Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan akan membukakan pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O, ASA dan IGCSE bagi bulan Mei Jun 2024 bermula 4 Januari hingga 15 Februari 2024. Borang pendaftaran boleh diperoleh dari kaunter Jabatan Peperiksaan bertempat di Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Borang pendaftaran yang telah lengkap boleh dihantar pada setiap hari Isnin hingga Khamis pukul 8 hingga 11 pagi dan pukul 1.30 hingga 3 petang dan hari Sabtu 8 hingga 10 pagi. Borang juga boleh dimuat turun dari laman sesawang Kementerian Pendidikan.